Ya. Okey. Pertamanya saya nak rujuk kepada lawatan saya ke Hospital Raja Perempuan Zainab kedua. Saya telah umumkan satu projek segera, iaitu projek ward modular ICU. Ini adalah projek yang telah pun kita laksanakan di beberapa negeri, di mana satu ward ICU dapat dibina dalam tempoh masa 3-4 bulan. Kita akan buat perolehan dulu, dan selepas itu proses pembinaan. Dan kita cadangkan kapasiti ward modular ICU ni 20 katil di Hospital RPZ 2. Ini dapat membantu sebab masih lagi 40% daripada katil ICU digunakan untuk COVID sekarang. Dan walaupun kita yakin bahawa bilangan kemasukan ke ICU akan menurun disebabkan liputan vaksinasi yang tinggi, tetapi ini adalah satu langkah awal persiapan sekiranya berlaku kenaikan kes kemasukan ICU, dan juga boleh diguna untuk kes-kes yang bukan COVID juga. It's always good to have extra ICU capacity. Adalah sangat baik untuk kita meningkatkan kapasiti ICU. Dulu kita buat ICU secara konvensional mengambil masa yang lama dan kos yang tinggi. Sekarang ini kita dah ada modular ICU yang biasa kita pakai di negeri-negeri lain, yang boleh dilaksanakan dengan cepat. Soal detail dia, kos dia dan sebagainya kita akan tentukan kemudian. Saya akan minta Datuk KSU untuk usahakan projek ini. Kita juga ada projek tebatan banjir yang sedang dilaksanakan. Sedikit lewat dari segi projek ini akan dapat diselesaikan, mungkin tahun depan dapat diselesaikan. Kita akan buat pemantauan dengan JPS, dan kita harap dengan adanya projek tebatan banjir ini dapat meredakan masalah banjir yang sentiasa melanda HRPZ kedua. Berkenaan dengan dua isu lagi. Yang pertama adalah persiapan untuk menghadapi musim tengkujuh. Untuk negeri Kelantan, kita akan sediakan dan telah pun disediakan 539 pusat pemindahan sementara yang biasa. Ini yang dilaksanakan oleh NADMA dan juga Kerajaan Negeri. Namun demikian, Kementerian Kesihatan telah menambah 20 lagi PPS, iaitu 20 PPS pusat penempatan semula yang khusus untuk mereka yang sama ada kontak rapat ataupun positif, sebab mereka tidak boleh pergi ke pusat penempatan banjir yang sama. Jadi ini adalah persiapan awal untuk kita memastikan bahawa mereka yang positif ataupun mereka yang kontak rapat dapat diasingkan ke PPS yang berasingan. 20 yang telah disediakan di 10 daerah di Kelantan. Dan kita akan sediakan bilangan petugas daripada pasukan kesihatan seramai 316 dan bilangan tugas daripada pasukan perubatan seramai 1142, bagi tujuan untuk kita membantu dalam menghadapi musim tengkujuh di Kelantan. Jadi satu exercise, tabletop exercise akan diadakan di negeri Kelantan pada bulan November untuk memastikan bahawa kita dapat menangani masalah banjir ini, mengambil kira kita berada di dalam pandemik, masih berada dalam pandemik. Jabatan Kesihatan Negeri akan bekerjasama dengan SUK, dengan Jabatan Pengurusan Banjir Negeri Daerah dan PDRM untuk menjayakan tabletop exercise. Selain daripada itu, satu lagi isu adalah berkenaan dengan isu pandemik. Saya ingin memaklumkan bahawa kita melihat trend penurunan di negeri Kelantan. Namun demikian, dari segi
pelaporan kes masih sedikit tinggi di Kelantan, dan kita dapati bahawa kadar positivity di Kelantan masih lagi tinggi. Dan kalau kita melihat kepada kadar positivity bagi mereka yang bergejala di Kelantan sebenarnya agak tinggi, adalah dalam hampir 40%. Maksudnya mereka yang bergejala, yang batuk, yang sama ada disaring di hospital, severe acute respiratory illness ataupun influenza like illness, 40% ada positif COVID-19. Oleh demikian, kita juga mengambil maklum bahawa penularan kes dalam komuniti agak tinggi, 42% kes tiada link kaitan dengan kes lain yang sah. Maksudnya dia sporadic case di komuniti. Dan kes kontak rapat pun banyak. 58% adalah kontak rapat di Kelantan. Maksudnya satu dia tular di komuniti, satu lagi dia menjangkiti orang di rumah mungkin sebab kontak rapat, ya. Kita dapati bahawa ramai yang kontak rapat. Jadi dalam hal ini kita pendekatan dan strategi kita pertamanya adalah untuk meningkatkan penguasaan pematuhan SOP. Saya melihat Kelantan ni antara negeri yang mana compound paling tinggi. Ya. Mungkin satu adalah penguasa dia adalah begitu aktif, tapi satu lagi sebab adalah pematuhan untuk SOP tak berapa tinggi. So kita telah minta supaya pelaksanaan pematuhan kepada SOP dapat ditingkatkan di Kelantan. Dan saya dalam lawatan satu hari ini pun saya nampak agak longgar lah pematuhan rakyat Kelantan kepada SOP. Jadi orang marah saya pula ni. Koordinasi dengan agensi lain, pematuhan di sekolah, di tempat kerja mesti dijalankan. Kita tidak mahu ada kluster di sekolah ataupun di tempat kerja. Kita nak kena pastikan liputan imunisasi ditingkatkan. Datuk Pengarah Datuk Zaini kata 90% lebih daripada dewasa dah divaksinasi. Sebab angka rasmi tu mungkin tak tepat sebab ramai yang dah keluar Kelantan dan sebagainya. Tapi saya minta juga supaya dicari dan dipujuk mereka yang belum divaksinasi, terutamanya daripada golongan rentan risiko tinggi, supaya terima vaksinasi. Dan kita banyakkan opportunistic vaccination. Maksudnya mereka yang datang ke hospital belum divaksinasi, nak jumpa doktor, kita bagi vaksin kat sini. So dengan pendekatan lain juga, kita ada outreach masih lagi dijalankan. Besok ada outreach program ke Gua Musang, tak silap saya. Dan untuk dos yang kedua, tapi saya minta supaya bawa juga dos tambahan. Pokok jumpa ni golongan orang asli yang belum lagi divaksin, boleh bagi. Jadi perkara ni sentiasa dijalankan. Kita juga minta supaya saringan kontak rapat dapat ditingkatkan. Saringan kontak rapat di kilang, di tempat kerja, di institusi sekolah dan juga di kalangan ahli-ahli keluarga, ya. Mungkin dalam seminggu dua ni, walaupun dulu kita hanya buat kontak saringan kepada mereka yang bergejala, saya telah minta supaya kita tingkatkan ujian juga terhadap kumpulan-kumpulan berisiko tinggi yang tidak bergejala juga di certain setting lah, supaya kita dapat melihat kadar positivity itu menurun. Satu lagi perkara yang kita rasa menyumbang kepada kadar positivity yang agak tinggi di Kelantan, mungkin ramai di Kelantan ni dia buat ujian kendiri, tapi dia tak lapor keputusan ujian tu. Dia hanya lapor kalau positif, kalau negatif dia tak lapor. Jadi kalau negeri Kelantan nak beralih ke fasa 4, laporlah ujian kendiri anda. Dan akhir sekali, kita akan kerjasama dengan farmasi swasta untuk menasihatkan supaya ni yang ambil ujian kendiri ni membuat laporan keputusan kepada MySejahtera. Dan barulah kita melihat laporan itu meningkat. Kalau kes positif menurun, positivity juga akan menurun. Sebab dia punya denominator bila kita bahagikan lebih besar. So right now the positivity rate is high, bermaksud bahawa ada kes yang menular di komuniti.
dan memang data menunjukkan bahawa itulah keadaan di Kelantan sekarang. Pematuhan SOP meningkatkan imunisasi dan juga ujian. Ujian ni perlu dibuat dan perlu dilampung dalam MySejahtera. Okey? Ada apa-apa soalan? Jadi kalau tengok keadaan semasa di Kelantan, anggaran berapa lama lagi untuk masuk ke fasa 4? Berapa lama lagi kita tak boleh memberi tarikh. Kita berpandukan kepada data. Kalau data tunjuk bahawa Kelantan dari segi penggunaan ICU semakin menurun, kemasukan ke hospital semakin menurun, bolehlah beralih ke fasa 4. Tapi sekarang ni dia masih lagi di sempadan fasa 3, fasa 4. Belum lagi sepenuhnya fasa 4. Kena lebih patuh pada SOP. Tadi Wabi mention pasal 20 PPS kan nak tambah. So kawasan mana yang paling tinggi nak kita letak benda tu? PPS di Kasimas ke atau Jadi satu PPS di Kota Baru, satu PPS di Kuala Krai. Ini PPS khas untuk yang positif ya. Yang 20 tu PPS khas untuk yang positif dan kontak rapat. Satu Kota Baru, satu Kuala Krai, 5 Pasir Mas. 2 Tanah Merah, 3 Macang, 3 Pasir Putih, 1 Gua Musang, 2 Tumpat, 1 Jeli, 1 Bacok. Okey. Kita ada press release nanti. Jadi anggaran untuk memuatkan yang kontak rapat tu berapa? PPS? Anggaran orang. PPS, Satu PPS. Satu PPS berapa? Anggaran. Satu PPS. Ada maklumat satu PPS berapa banyak yang kita boleh menampung? Nanti kita bagi maklumat nanti lah. Tidak berani lagi. Okey? Okey, satu lagi Wabi. Untuk vaksin bawah 12 tahun ni, bila kerajaan akan mulakan? Ada dua perkara yang melibatkan vaksin bawah 12 tahun. Satu adalah kelulusan. Hanya satu negara saja yang meluluskan vaksin Pfizer, iaitu Amerika Syarikat. Mereka belum lagi bagi maklumat kepada NPRA untuk dibuat penilaian. Sinovac dah bagi, tapi kita minta maklumat tambahan. Yang kedua adalah proses perolehan. Perolehan kita dah nak beli, tapi masih lagi sangkut sebab ada beberapa syarat-syarat daripada pihak pembekal Pfizer yang sedang dirunding bersama. Jadi soalan Rabu lepas WHO ada luluskan vaksin buatan India tu. So macam mana Malaysia komen? Ada kita akan guna vaksin tu ataupun macam mana perbincangan? You want it? Ha? Malaysia lagi jadi Malaysia. Kita sambut baik sebab vaksin daripada India ni buatan Bharat Biotech adalah vaksin yang dihasilkan oleh India. Kita ucapkan tahniah kepada India sebab dapat hasilkan vaksin yang dapat diiktiraf oleh WHO. Cuma di Malaysia bekalan kita cukup. Cuma dari segi pengiktirafan, kalau ada orang yang ambil vaksin Bharat Biotech ni, kita akan terima untuk pengembara masuk. Sebab bila dia dapat WHO listing, kita anggap bahawa kita terima lah. Walaupun kita tak guna di sini sebab kita dah cukup vaksin, tapi kalau ada contoh pelancong daripada India yang ada vaksin tersebut, kita akan accept as a valid vaksin. So kita tak adalah kita nak beli ke apa tu, tak ada. Kita tak ada, buat masa ni kita cukup bekalan vaksin. Sekarang okey. Okay. Okey. Bagi Last. State election Sarawak SOP macam mana dah? Dah tengah bincang dengan SPR. Alright. Thank you, Abby.